Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita sambung tadabbur surah At-Taubah ayat 98. Ayat 98 adalah penjelasan penerangan daripada Allah Subhanahu wa taala tentang sifat orang Arab Badui, Al-A'rab. Jadi kalau ayat 97 Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqa wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih wallahu alimul hakim. Orang-orang Arab Badui itu asyaddu kufran, lebih senang dan lebih jahat kekufurannya dan juga nifaq, kemunafikannya, dibanding dengan siapa? Orang-orang Arab pekan, orang Arab bandar. Dan Allah kata wa ajdaru, mereka lebih utama, iaitu orang Arab Badui lebih utama alla ya'lamu, tidak mengetahui hudud ma anzalallah, batas-batas yang Allah tetapkan kepada Rasulnya. Apa maksud? Jadi kalau orang tanya kita lah, apa maksud ayat ni? Al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqa. Bahasa yang mudah. Orang yang tidak berilmu lebih mudah untuk menjadi kufur ataupun jadi punca manusia jahil, punca manusia kufur ialah ilmu. Sebab itulah ayat pertama turun berkenaan dengan apa? Ialah Iqra itu sebenarnya berkenaan dengan apa? Allah bukan nak suruh baca sebenarnya, Allah nak suruh cari. Baca tu adalah salah satu wasilah, cara untuk mendapat ilmu. Sebab dia kalau tak membaca, dia tak mungkin dapat ilmu. Allah tak kata ayat pertama solat, puasa, tak. Iqra, baca dulu. Apa-apa asasnya adalah ilmu. Dan Allah memuji orang yang berilmu. Allah kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu allazina amanu minkum darajat. Allah meninggikan orang-orang yang diberi ilmu di kalangan kamu darajat, beberapa darajat. Jadi siapa yang Allah angkat? Bukan orang kaya, bukan orang miskin, bukan orang kampung, bukan orang bandar, tapi orang yang berilmu. Surah apa tu? Yang Allah kata Allah meninggikan orang yang beriman dan orang yang berilmu. Surah apa tu? Okeylah, tak ingat surah, ayat yang keberapa? Surah Al-Mujadilah, ayat yang ke-11. Cuba buka surah Al-Mujadilah. Surah 58.
Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ayat 11. Ada? Jadi ayat ni sebagai dalil bahawa kemuliaan orang yang berilmu. Dan juga Allah sebut dalam surah Muhammad ayat 19. Surah Muhammad ayat 19. Surah Muhammad surah 47. Muka surat 508. Allah kata apa? Kalau saya tanya pula, ilmu apa yang paling penting? Yang paling utama, yang perlu dipelajari di peringkat awal lagi? Ilmu apa? Matematik, membaca, menulis? Ini dalilnya. Surah Muhammad ayat 19. Allah kata apa? Betul kan? 19. Betul lah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa makna fa'lam? Ketahuilah. Mana? Tahulah, belajarlah sampai tahu. Apa dia belajar apa? Annahu la ilaha, bahawa tidak ada Tuhan melainkan. Jadi ilmu yang paling penting, yang paling asas ialah ilmu tentang kenal Tuhan. Bila kenal Tuhan, yang lain semua dia akan kenal. Bila tak kenal Tuhan, yang lain semua merapu. Dan lepas kenal Tuhan, wastaghfir li zambika, dan minta ampunlah kepada. Tengok kenapa Allah perintah minta ampun selepas kenal Tuhan. Maknanya siapa yang akan tahu dia buat dosa? Siapa ni? Siapa yang tahu buat dosa dan dia akan, bila buat dosa dia akan terus bertaubat? Siapa? Orang yang kenal Tuhan je. Maknanya orang buat dosa, lepas dosa dan tak bertaubat, tanda dia tak kenal Tuhan. Dia tak tahu siapa Tuhan. Kalau orang kenal Tuhan, dia takut dengan dosa dia azab dalam neraka, menyebabkan dia akan segera bertaubat. Kemudian Allah kata walil mu'minin. Allah kata minta ampunlah untuk dosa engkau. Dosa siapa ni? Dosa engkau, dosa siapa? Rasulullah. Jadi Rasulullah ada dosa tak? Tak ada. Ni terjemah lain, faham lain. Cuba tengok terjemah. Dia kata apa? Dosa apa tu? Mu tu siapa? Nabi Muhammad lah. Kalau dosa kita semua bukan ka, jadi kum kan ramai. Lepas tu baru Allah kata apa? Walil mu'minin. Dan minta juga ampun, pertama untuk dosa engkau, yang kedua untuk dosa orang beriman lelaki dan beriman perempuan. Itu apa pengajarannya? Apa pengajarannya? Pengajarannya, orang beriman tak pernah pentingkan diri. Termasuklah bila minta ampun, dia akan minta ampun juga untuk, dan dia tak sebut mak bapa, sepupu, pakcik, tak. Semua orang beriman, lelaki dan perempuan. Menunjukkan orang beriman hidup tolong-menolong, bersaudara. Bukan minta ampun untuk diri dia, tapi semua. Kalau minta ampun untuk diri dia sahaja, dia tak beriman. Dia belum beriman. Okey. Habiskan. Jadi ada kemungkinan tak? Okey, kata ulama, antara sebab kenapa Allah tak pilih orang Arab Badui menjadi nabi. Ada tak orang Arab Badui menjadi nabi? Ada tak ada? Nabi? Baik-baik. Dah, orang Arab Badui kita tahu ke apa sifat dia? Dia berpindah dari mana ke mana?
Mana tempat turun hujan, mana tempat ada rumput, dia pergi. Bawa kambing-kambing dia pasang kemah. Itu sifat orang Badui. Orang Badui ni dia bukan berdasarkan bangsa tapi berdasarkan sifat. Kalau ada sifat macam tu, Badui lah dia. Jadi Ismail ada tak sifat tu? Bukan, dia bukan Arab Badui. Jawapannya memang tak ada. Allah tak pernah pilih para nabi ataupun para rasul daripada kalangan Arab Badui. Kenapa? Sebab inilah ni. Tidak ada ilmu dan lebih mudah menjadi kufur dan munafik. Dan ada ayat Allah sebut, tidak kami pilih para rasul melainkan daripada kalangan Ahlil Qura. Ahlil Qura ni mana orang bandar. Itu dalil menunjukkan tidak ada para nabi daripada kalangan orang Arab Badui. Cuba tengok ayat ni. Surah Yusuf ayat 109. Ada kan? Dia terjemah apa tu? Ahlul Qura. Penduduk negeri. Dalam bahasa Arab dia Ahlu Al-Hadirah. Ahlul Hadirah lawan dia Al-Badwi. Badui. Jadi Allah kata, tidak kami utuskan daripada sebelum engkau wahai Muhammad melainkan lelaki-lelaki yang kami wahyu kepada mereka dari kalangan penduduk negeri, penduduk bandar. Okey. Jadi hari ini Allah sebut antara sifat utama orang Arab Badui yang kurang ilmu, yang tak bertamadun. Apa antara sifat utama mereka yang tidak melayakkan mereka untuk menjadi pemimpin, menjadi rasul? Apa sifat utama mereka? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minal a'rab, dan ada dari kalangan Arab Badui. Man orang yang yattakhizu apa dah? Mengambil ataupun menjadikan apa yang yunfiqu daripada infak, apa yang dia infakkan ataupun belanjakan. Maghraman, sebagai apa dia? Dia terjemah apa? Sebagai satu denda, sebagai satu kerugian. Bila kerugian, kalau dia bagi sedekah, dia rasa macam satu kerugian. Seronok tak dia bagi sedekah? Tak suka. Ataupun sebagai satu macam denda, dia tak akan seronok. Sebab apa? Sebab dia rasa bila dia bagi sedekah tu bukan menguntungkan tapi merugikan. Yang kedua, dia bagi pula, bila dia bagi sampai pada siapa? Orang beriman. Orang beriman dia tak suka. Ini antara sifat utama orang Arab Badui. Kenapa dia bagi juga? Ini kata ahli tafsir, sebab dia adalah orang munafik. Bila munafik, dia kena tunjukkan bahawa dia juga bagi zakat ataupun sedekah. Tapi bezanya, bila dia bagi,
dia rasa berat, dia rasa rugi. Sebenarnya orang bagi sedekah ataupun zakat, sebenarnya untung ke rugi? Untung. Betul? Kalau untung, bagi sikit ke banyak? Banyak tu boleh pelan je. Dia susah kita nak faham bahawa kita bagi pada orang untung untuk kita. Macam mana boleh untung? Macam mana boleh untung? Okey, pertama sebelum akhirat. Islam mewajibkan ataupun menggalakkan kita bagi kepada siapa orang yang itu sebenarnya bila kita bagi pada orang, kita mengiyakan peraturan yang menjamin masa depan kita. Bila kita satu hari kita susah, orang akan bagi. Itu bila tu? Kat dunia, di akhirat besok lagilah. Kemudian wa yatarabbasu. Yatarabbas apa dia? Dia menunggu-nunggu. Bikum, terhadap kamu ni Nabi dan para sahabat. Ad-dawair. Dawair jamak kepada dairah, musibah. Musibah ataupun bencana-bencana. Ada ayat pasal wanita bila kematian suami, dia kena menunggu ataupun kena iddah berapa lama? 4 bulan 10? Jadi menunggu 4 bulan 10 hari, Allah guna perkataan ni, yatarabbas. Cuba buka surah Baqarah. Surah Baqarah ayat 234. Apa dia? Walazina yatawaffawna minkum. Apa dia? Wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihin arba'atu ashhurin wa asyra. Okey. Wallazina, dan orang-orang yang yatawaffawna, yang yatawaffawna wafat. Mereka diwafatkan minkum, dari kalangan kamu, iaitu suami-suami. Wa yazaruna, dan mereka meninggalkan azwajan, isteri-isteri. Mana siapa yang mati? Suami meninggalkan isteri. Maka apa kewajipan isteri? Yatarabbasna. Sama? Yatarabbas. Hendaklah terjemah apa? Menangguh ataupun menunggu. Sebenar daripada perkataan apa ni? Asalnya rabasa. Yatarabbas. Bila menunggu kena sabar tak? Betul? Cuba terbalikkan. Rabasa, terbalikkan. Sabar. Tengok bahasa Arab. Bila huruf sama, diterbalikkan, makna dia pun sama. Menunggu tu makna perlukan kesabaran. Bukan senang nak sabar berapa lama ni?
menunggu tahan diri mereka arba'ata ashhur, 4 wa asyrah, dan 10 hari kan. Kadang-kadang hari pertama dah keluar dah. Apa dia? Nak pergi ke kubur. Masa suami dia tak mati, dia tak nak pergi. Okey. Hendak, dan dia ni orang munafik Arab Badui ni, bila dia infak dalam keadaan terpaksa, tak suka. Dan yang kedua, dia menunggu-nunggu musibah menimpa kamu. Faham? Kenapa? Musibah menimpa Nabi ke, menimpa orang Islam ke, Islam tu kalah dalam peperangan ke, kenapa? Supaya dia tak bagi infak lagi. Ini salah satu tujuan. Sambil dia bagi, sambil dia geram tu, dia berdoa, mintalah puak-puak ni mati cepat. Supaya apa? Aku tak payah bayar zakat, tak payah bagi sedekah. Boleh faham? Buruk tak niat mereka? Kemudian Allah jawab, alaihim, sebenarnya ayat ni berhenti setakat ni. Kemudian alaihim, ke atas mereka, dairah. Dairah ni mufrad, satu. Kalau banyak, dawair. Jadi sini musibah-musibah yang ni musibah sau, buruk. Buruk ataupun azab. Ada boleh baca as-su, sin baris depan, makna dia azab. Kalau sau, makna dia buruk. Sama. Apa maksud ayat ni? Mereka menunggu-nunggu musibah menimpa engkau, supaya mereka tak payah bayar zakat ataupun bagi sedekah. Sebaliknya Allah kata apa? Ini sebenar doa daripada Tuhan. Kamu tunggu Nabi mati, kamu tunggu sahabat ditimpa musibah. Sebenar ke atas mereka lah musibah tu datang. Orang munafik Arab Badui dia hanya boleh berharap, tapi boleh tak pastikan musibah menimpa. Tapi bila Allah yang berdoa, pasti kena. Okey. Kemudian wallahu, dan Allah sami'un, Maha mendengar, alimun, Maha. Okey, apa kaitan dua sifat ni dengan ayat sebelum tu? Apa kaitan? Kan ayat ni kadang-kadang hujung ayat ada dua sifat Allah kan, Ghafurur Rahim, Sami'un Alim, Hakimun Alim. Apa yang Allah nak bagi tahu ni? Cerita pasal orang Arab Badui. Kemudian hujung tu Allah berdoa pada mereka supaya doa musibah menimpa mereka. Tiba-tiba Allah kata Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maksudnya apa? Ialah sebenar apa message yang Allah nak sampaikan? Amaran. Apa saja yang kamu cakap, ni kamu cakap kamu nak supaya Nabi mati ke, musibah menimpa sahabat ke, Allah dengar. Bukan terlepas macam tu je. Kalau kamu tak cakap, kamu simpan dalam hati, Allah tahu. Jadi dua sifat ni adalah amaran keras kepada Arab Badui ni. Tak mestinya. Siapa yang ada sifat ni, bila sedekah rasa terpaksa berat je kan. Lepas tu, bila sedekah pula cerita pada orang. Kalau orang tak tanya, dia sakit hati. Tu ada ciri-ciri itu. Itu Arab Badui Malaysia. Dia punca kenapa? Saya nak tanya. Kenapa ada orang macam ni? Bila sedekah dia rasa berat, rasa rugi. Kenapa?
Sebab apa? Sebab tak ada ilmu lah tu. Kalau dia ada ilmu, dia akan sedekah lagi banyak. Kenapa? Sebab itu jaminan untuk dia. Macam orang melabur untuk masa depan dia bukan 10 tahun, bukan 1000 tahun. Khalidina fiha. Dia akan bagi banyak kalau dia ada ilmu. Betul. Jadi yang bagi sikit-sikit ni adalah orang yang ilmu dia pun sikit-sikit je. Okey. Contoh Sami'un Alim. Kita cakap pada anak kita yang degil kan. Last sekali kita kata apa? Bapa dengar semua yang kamu cakap. Bapa tahu semua yang kamu buat. Dia rasa apa? Takut. Perkataan tu menakutkan. Kalau bapa cakap, ini siapa cakap ni? Jadi bila Allah cakap, kita ada rasa gerun tak? Tapi muka sikit pun tak dapat rasa. Muka relax je, senyum je. Okey. Allah tu Maha Adil. Kita tak timbul kesoalan dalam kepala kita. Adakah semua orang Arab Badui macam tu? Macam mana Dr. Aisyah, walaupun belum bertanya tapi ada niat nak bertanya kan? Macam mana terfikir nak tanya soalan tu? Kalau saya kata hari itu orang munafik pun bila dengar surah Taubah ada yang bertaubat. Tak ada orang Arab Badui yang tak bertaubat. Okey. Maknanya hasil daripada kefahaman. Maka timbul soalan macam tu. Betul tak? Kalau tak faham ayat sebelum tu ataupun cerita sebelum tu, timbul tak soalan macam tu? Tak. Ayat seterusnya. Allah tu Maha Adil lah. Bila Allah menghukum, Allah tak hukum pukul rata macam manusia. Kan manusia suka pukul rata kan? Kalau siapa kampung tu ada 5 orang pencuri, kita kata apa? Kampung tu tak boleh pakai. Kampung tak boleh pakai. Kalau satu keluarga tu 2 orang, anak dia ambil dadah, kita kata apa? Keluarga tu memang tak boleh pakai, kita zalim, kita tidak adil. Allah kata ada. Sebab tu Allah kata minal a'rab. Apa makna minal a'rab? Min, sebahagian. Kalau kita faham bahasa Arab, sebahagian. Bahasa Al-Quran adil. Allah tak kata wal a'rab. Sebab tu ada ayat selepas tu. Dan wa minal a'rab, dan ada di antara Arab Badui. Siapa ni? Man orang yang yu'minu, beriman. Billah, kepada Allah. Wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Tengok bila beriman dengan Allah, mana ada ilmu tak? Ada ilmu. Bila ada ilmu, berbeza. Tengok, bila dia sedekah apa sifatnya? Wa yattakhizu, dan dia mengambil ataupun dia menjadikan ma yunfiqu, sama ma yunfiqu, apa yang dia sedekah ataupun infak. Kalau orang munafik maghraman, kalau orang beriman kurbat. Apa makna kurbat? Kurbat daripada qarib. Apa makna qarib? Dekat kan? Dia jadi bahasa Melayu. Apa dia? Cuma makhraj tak betul. Dia qarib. Dia sahabat bahasa Arab. Qarib pun bahasa Arab, tapi bila jadi Melayu dia qaf jadi kaf. Sepatut sebut sahabat qarib. Apa dia kurbat? Dia menjadikan apa yang dia sedekah sebagai
mendekatkan diri. Indallah, di sisi ni hebat. Siapa ni? Arab Badui tadi. Mana bukan semua munafik, bukan semua jahil, ada yang beriman. Bila dia beriman, dia berilmu kan. Bila dia berilmu, apa yang dia akan buat? Dia simpan duit ke dia bagi? Bila dia bagi, apa dia dapat? Oh, ada tak nikmat yang lebih besar daripada dekat dengan Allah? Kita dengan suami kita nak dekat tak masa mula-mula kahwin? Nak dekat kan? Okeylah, sebelum kahwin nak dekat tak? Tak, maksud saya nak, bukan dekat pun. Kalau boleh nak kahwin hari tu juga kan? Betul kan? Jangan tak mengaku pula. Betul kan? Okey. Kita nak dekat dengan suami ataupun calon suami, dan masa dia kahwin pun kita nak sentiasa bersama dia. Suami kita memiliki apa? Memiliki apa? Selapis langit ada? Ada sekeping tanah? Tak ada. Kalau suami macam tu pun kita nak dekat, berdepek je setiap masa. Di mana ada suami, di situlah ada dia. Betul kan? Itu baru suami yang tak ada apa-apa pun, baru pakai kapcai. Kenapa terasa ni? Apa? Yang tak pakai kapcai jangan terasalah. Tak, saya nak beritahu, kapcai dulu tu dah rasa nikmat kan? Sebab tu kita nak dekat. Jadi kalau suami yang ada kapcai kita nak dekat, macam mana Tuhan yang ada 7 lapis langit, 7 lapis bumi, kita tak terasa nak dekat dengan dia? Sebab? Solat lambat. Dahlah Allah jemput kita 5 kali sehari. Tapi jumpa pun lambat. Kadang-kadang terlepas kan? Dan di sini Allah kata, salah satu cara nak dekatkan dengan Allah pada benda yang paling manusia sayang ialah harta. Solat ramai boleh solat sebab free. Tak payah bayar duit kan? Kalau haji umrah, walaupun kena keluar duit, tapi untuk siapa? Untuk infak ni untuk siapa? Nampak keluar pada orang. Susah. Kalau haji 10,000 kan, tapi kalau sedekah RM10 je. RM1 je. Cari yang biru kan. Itu pun biru yang lama-lama, yang zaman Agung pertama tu. Belek. Dia siap dengan Ailo, belek takut ada dua. Ini pengajaran untuk kita. Ramai orang duk puluh solat, duk puluh umrah. Rupa-rupa amalan tu belum tentu mendekatkannya kepada Allah. Yang mendekatkannya ialah infak. Okey. Di sini Allah kata, Allah puji Arab Badui ni, apa benda yang paling asas yang ada pada Arab Badui yang Allah puji, yang menyebabkan dia infak? Ialah akhirnya bila ada benda ni, dia akan infak dengan mudah. Apa dia? Beriman dengan Allah dan tengok. Makna apa? Punca orang kedekut apa dia? Tak yakin pada hari akhirat. Tak percaya pada janji. Inilah punca manusia kedekut. Sebenarnya beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat, dia termasuk tak rukun iman? Rukun iman ada berapa semua? 6. Tapi perasan tak kalau kita selalu baca Quran, perasan tak bila sebut beriman, Allah sebut 2 je. Beriman dengan Allah dengan hari akhirat. Beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab, beriman dengan rasul. Jarang Allah sebut dalam Quran.
Perasan tak? Beriman dengan qada dan qadar, kan? Perasan tak? Okey, kenapa? Kenapa dua je sebut? Kenapa dua ni? Kenapa tak satu je beriman dengan Allah? Pandai jawab sangat. Kenapa? Kenapa dua? Sebab akhirat punya dapat balasan. Betul. Kita kena ada reward. Okey, kenapa tak akhirat saja? Allah tak payah. Tanpa Allah tak dapatlah akhirat. Dia jawapan tak salah, ha? Cuma rangkaian dia daripada Allah, ujung dia akhirat. Jadi yang lain semua dah cover. Sebab malaikat yang Jibril berturun, Nabi yang menyampaikan. tapi kalau saya kata Allah saja pun dah cover semua, betul? Ya. Sebab macam orang kafir dia percaya kepada Allah. Tadi dia siapa cipta langit dia cakap Allah. Tapi dia tak percaya pada hari akhirat tu yang menyebabkan dia tak beriman. Okey, yang Allah pula? Itu jawapan kenapa sebut hari akhirat. Yang Allah pula kenapa? Sebab dia percaya hari akhirat, tapi dia punya hari akhirat bukan yang Saling membantu antara suami dan isteri. Ha? Subhanallah. Dia asas untuk kita beribadat mestilah kita beribadat kepada Tuhan yang Esa, Tuhan yang hebat. Takkanlah kita nak sembah orang yang tak hebat, yang tak boleh bagi apa-apa pulangan. Jadi asas untuk beribadat, nak solat ke, mesti kepada beriman kepada Allah yang hebat. Okey. Kadang-kadang orang beribadah dengan Allah yang hebat, tapi tak takut pada hari akhirat, dia tak akan beramal juga. Faham? Asas untuk beribadat, asasnya beriman dengan Allah. Asas untuk menjadikan dia takut buat dosa, beriman dengan. Asas untuk dia berlomba menambahkan amalan ialah beriman dengan. Dua ni sangat-sangat penting. Macam Dr. Syekh kata, orang kafir percaya tak pada Allah. Kenapa tak salat? Sebab akidah hari akhirat tak ada. Boleh? Jadi kalau dua ni settle ada, insya-Allah yang lain tak ada masalah. Kenapa kita malah sangat nak berzikir? Contohlah, kadang-kadang berzikir 100 kali kan. Kadang-kadang cukup, kadang-kadang tak cukup kan. Pasal apa? Sebab tak berapa yakin ni. Tapi bila kerja, pagi mesti sampai pukul 5 kan. Pernah tak kerja kadang-kadang sampai pukul 5, kadang-kadang pukul 2 je. Sebab kita percaya pada balasan dunia. Tapi kalau bab akhirat ni, kadang-kadang terlepas, kadang-kadang sikit, kadang-kadang tak cukup. Kelemahannya di sini. Okey. Kemudian Allah kata apa? Satu, dia akan dapat dekat dengan Allah. Yang kedua, wasalawatin, dan salawat apa dia? Salawat daripada perkataan solat. Kalau satu, solat. Kalau banyak, salawat. Jadi solat-solat ni sebenarnya apa makna dia? Doa. Doa. Solat adalah doa. Sebab itulah bila kita solat, kita kena tak. Bila kita berdoa, apa syarat berdoa? Kena faham. Sebab doa adalah minta. Ada tak orang minta yang dia tak faham? Ada? Dia biasa orang gila kan? Dia minta kita tak faham. Dia sendiri pun tak faham apa dia minta. Jadi bila sebut doa ataupun minta, mesti faham. Maka sebab tu Allah kata, jangan kamu hampiri solat dalam keadaan kamu mabuk. Sehinggalah kamu faham apa yang kamu baca. Kenapa kena faham? Sebab solat adalah permintaan, permohonan. Okey, jadi nak terjemah apa ni? Dan doa-doa Rasul. Apa maksud ni? Doa Nabi, ini di zaman Nabi, ketika Nabi adalah, bila sahabat dia bagi zakat ataupun keluarkan sedekah, Nabi akan berdoa, Allahumma ghfir lahu wa barik lahu. Kenapa sahabat nak sangat doa Nabi ni? Sebab doa Nabi makbul, mustajab. Kita doa ustaz pun nak kan? Apa lagi doa Nabi? Walaupun ustaz tu pun dah doa banyak kali, doa dia pun belum makbul lagi.
Okey? Jadi bila infak, asasnya ilmu, beriman dengan Allah dan hari akhirat. Tanda yang paling jelas keimanan daripada Allah dan hari akhirat ialah sedekah. Hasilnya bila semakin dekat dengan Allah, apa yang kita dapat sepatutnya? Bila semakin dekat. Kata itu kat syurga, di akhirat, kat dunia. Kelazatan beribadah, rasa tenang je. Kita kalau ada pencuri kat luar, lepas tu polis ada sebelah kita, tenang tak? Walaupun polis ni katakan ada polis dengan pistol dia, kita rasa tenang tak sikit? Itu baru polis. Ini Tuhan dekat dengan kita, ya Allah. Jadi semua yang tak tenang tu sebab Allah jauh daripadanya. Percayalah. Bila tak tenang, Allah jauh. Ada tak contoh? Manusia ni tenang je walaupun ada musuh kat depan. Sebab Allah dekat dengan dia. Allah bersama dia. Boleh tak bagi contoh dalam Al-Quran? Nabi Musa. Betul kan? Siapa depan Musa? Berapa ramai dengan tentera dia? Kata ratusan ribu. Di belakang dia? Laut. Dan pengikut dia pula kata apa pada Musa? Dia tak cakap bahasa Melayu, dia cakap kalla inna lamudrakun, sesungguhnya kami semua akan ditangkap. Dia cakap pada Musa. Dahlah ada musuh, belakang pula laut, pengikut pula. Kalau kita duduk tempat Musa, kita rasa apa? Tenang tak? Boleh senyum masa tu. Musa kata apa? Tak, ingat Musa Bani Israel, dia tak cakap bahasa Melayu. Kalla, sekali-kali tidak. Inna, Musa cakap bahasa Hebrew, tapi Allah terjemah dalam bahasa Arab. Ya. Inna ma'i Rabbi sayahdini. Sekali-kali tidak. Dia jawab pada siapa? Pengikut dia. Sekali-kali tidak, kita tidak akan ditangkap dan dibunuh. Kenapa? Sebab apa? Inna ma'i, sesungguhnya bersama aku ni, Allah qarib. Bersama aku Rabbi, pencipta aku. Sayahdini, akan menunjuk jalan keluar kepadaku. Masa tu Musa terfikir tak? Laut kat depan tu akan terbelah dengan tongkat dia. Terfikir tak? Tak. Tapi kenapa dia cakap macam ni? Sebab Rabb tu pencipta laut, pencipta langit kan. Jadi nak jadi laut tu sekejap pada nak jadi lebuh raya. Okey. Jadi bila Allah dekat dengan kita, jiwa kita tenang je. Sebab tu Allah sebut sifat orang bertakwa boleh tahan marah dan mudah maafkan orang. Sebab jiwa dia tenang. Kalau marah-marah ni makna jiwa dia tak tenang. Ada satu video, tengok tak? Orang ni sudah solat, lepas tu ada seorang lalu, mungkin terpijak tangan dia kot. Tengok video tu. Terlanggar dia. Baru sudah solat ni. Bukan sudah karaoke ni. Dia bagi penampar, kemudian bila kawan tu duduk, dia tendang pula dengan kaki kat muka. Baru je sudah solat. Ya, melalui CCTV. Orang Negeri Sembilan. Ada sebahagian. Jadi pelik kan? Sepatut dengan solat dia semakin dekat. Bila semakin dekat, jiwa tenang. Bila orang pijak kaki, terima kasih. Sabar dapat pahala kan? Habis. Apa dia? Tu sah jarak-jarak, pijak juga. Okey. Ingatlah, innaha, sesungguhnya. Ha tu balik pada ia tu balik pada apa? Qurubat.
Kan orang beriman ni walaupun daripada Arab Badui, dia bersedekah tujuannya. Jadi kalau tujuan nak dekatkan diri pada Allah, ada tak niat nak nama? Tak ada. Kalau niat lepas sedekah cerita pada orang, bukan korban lah tu, ada niat lain. Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Insan kan, orang beriman bila dia memberi, dia bagi makan pada orang miskin, dia tak nak apa? Ucapan terima kasih walaupun apa-apa saja balasan, walaupun ucapan, sebab dia nak kurbat. Okey. Maka yang tu niat dia. Yang ni Allah cakap, sesungguhnya kurbat yang dia nak tu betul-betul kurbatun. Allah mengiktiraf. Ia apa ni? Nak terjemah apa bahasa Melayu? Tapi dah faham kan? Pendekatan. Lahum, bagi mereka. Jadi Allah kata kalau kamu nak dekat pada aku, betul-betul kamu akan dapat. Dan ni kemuncak dia pada sayudkhiluhumullah. Kita dah belajar kan? Asalnya tak ada sin, yudkhil. Apa makna yudkhil? Masuk. Bila ada sin, ini bukan masuk, akan masuk, memasukkan. Terjemah dia memasukkan. Kalau tanpa sin, bila ada sin, akan. Kalau terjemahan dia terjemah Melayu kelak, akan memasukkan. Bukan masuk. Beza memasukkan dengan masuk. Memasukkan mereka oleh Allah fi rahmatihi, dalam rahmatnya. Satu, dekat. Yang kedua, ini dekat ni mana kat dunia lah. Yang ni di akhirat. Apa dia? Allah akan masuk ke dalam rahmatnya. Apa mana rahmat di sini? Surga. Sebenarnya ada satu hadis sahih, hadis kudusi, Allah berkata kepada surga, Anti ni surga lah. Anti rahmati. Hadis sahih ni. Allah berkata kepada surga, Anti rahmati. Engkau adalah rahmatku. Aku akan masuk siapa yang aku kehendaki. Lepas tu Nabi kata manusia masuk syurga bukan dengan amalan, tapi dengan rahmat Allah. Boleh faham? Tapi rahmat Allah mesti ada amalan. Tengok turutan ayat ni. Allah akan masuk mereka dalam rahmatnya. Sebelum tu ada apa? Amalan. Apa amalannya? Infak. Jadi jangan faham, tak payah solat sebab masuk syurga dengan rahmat. Tunggu je dapat rahmat Allah. Itu fikiran yang sesat. Macam orang ni lah, dia tak kahwin, dia kata dia nak anak. Saya nak anak. Kamu boleh kahwin? Tak. Kalau Allah nak bagi, dapatlah. Salah. Dia kena proses dia untuk dapat anak, kena proses. Sama juga. Nak rahmat Allah, proses dia beramal. Okey. Kenapa Allah masukkan manusia ke dalam surga dengan rahmat, bukan dengan amalan? Kenapa? Tak, ini amalan betul-betul ikhlas. Katalah dia beramal daripada mula balik sampai dia mati, semuanya ikhlas, pun belum layak masuk surga. Kenapa? Sebab dia katalah dia beramal 50 tahun. Itu pun mungkin ada dalam amal tu yang tak diterima, dia buat dosa kan. Kemudian surga pula berapa lama? Memang tak layak. Mana ada kerja 70 tahun dapat balasan gaji? Mana ada. Jadi amalan kita hebat macam mana pun tak melayakkan kita masuk syurga. Maka sebab tu Allah masukkan dengan, tapi rahmat Allah asasnya amalan.
Sebab tu dalam surah Al-A'raf Allah kata apa? Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Cuba terjemah. Inna rahmatallah qarib minal muhsinin. Kepada orang yang muhsin ni yang buat baik pada inilah infak. Jadi rahmat Allah hanya dekat kepada orang yang suka buat baik pada orang. Subhanallah, berapa ramai yang minta rahmat Allah setiap hari tapi kedekut, tak mungkin dia dapat rahmat. Kan? Okey. Kemudian innallah, sesungguhnya Allah Ghafur, Maha Pengampun. Rahim, Maha Penyayang. Beza. Cuba perasan. Hujung ayat 98 Sami'un Alim. Hujung ayat 99 Ghafurur. Kenapa? Apa beza dia? Betul. Ancaman kenapa? Sebab sebab tak beriman, sebab munafik. Yang ni pula ganjaran ataupun motivasi. Kamu dah beriman, dah sedekah, kalau rasa buat salah tu terus minta ampun sebab Allah Maha Pengampun. Dan Allah sebut Ghafur sebelum Rahim. Sebenarnya yang mana dulu? Rahmat dulu ke keampunan? Kita kalau nak maafkan orang tapi tak ada rahmat dalam hati, boleh tak maafkan orang? Tak boleh. Jadi sepatutnya rahmat dulu. Tapi kenapa Allah sebut Ghafur dahulu? Kenapa? Apa dia? Yang mana kecil, yang mana besar? Dua-dua besar. Dia sebenarnya Allah nak bagi tawaran. Makna biasanya betul lah rahmat dulu baru dapat keampunan. Tapi kalau Allah sebut Rahim dulu, lepas tu keampunan, macam lepas keampunan dah tak ada apa-apa dah. Tak, Allah kata lepas kamu dapat keampunan, kamu akan dapat lagi kasih sayang Allah. Betul tak? Lepas dapat keampunan, ke mana Allah masukkan kita? Surga. Jadi Allah nak bagi motivasi, mintalah ampun untuk mendapat rahmat Allah. Kita kalau kita anak kita buat salah kan, kemudian kita bagi tawaran. Kalau anak minta maaf dengan ayah, ayah bagi handphone. Agak-agak bila dia minta maaf dengan kita? Itu baru bapa bagi. Allah kalau kita minta ampun pada Allah, Allah bagi apa? Tapi kenapa manusia lambat sangat nak minta ampun? Tangguh. Kadang-kadang sampai pencen, sampai ketua pun tak bertaubat. Sebab tak ada ilmu. Dia tak ada ilmu. Dia tak kenal sifat Allah Ghafur dan Rahim. Dan dia tak rasa takut dengan sifat Sami'un Alim. Okey, kemudian was-sabiquna. Dan sabiqun apa dia? Sekarang Allah nak puji ya, sabiqun. Ya. Tak mestinya. Sebab Allah kata sedekah lil fuqara, untuk orang fakir. Allah tak sebut fakir muslim.
Allah tak sebut. Dan surah Al-Insan Allah sebut sifat al-abrar suka bagi makan pada siapa? Wa yut'imuna at-ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Cuba tengok. Allah puji orang yang suka bagi makan. Pada siapa? Pertama makanan yang hubbihi. Jadi suka. Bukan lebihan. Dan bagi pula pada siapa? Allah sebut tak miskinan musliman? Tak, umum. Yang kedua yatiman. Allah sebut tak yatiman musliman? Jadi bila Allah tak sebut, jangan pula kita memandai-mandai. Kena bagi orang miskin muslim je. Melayu je. Kemudian asira ni lagi jelas. Asira apa makna dia? Tawanan. Tawanan perang ni yang bagi ni siapa? Orang beriman. Bila orang beriman, tawanan perang dia siapa? Orang kafir ke orang Islam? Memang dalam tafsir ulama kata tawanan perangnya adalah orang kafir. Jadi Allah puji al-abrar yang suka bagi, termasuklah pada tawanan kafir. Boleh? Ya. Kadang-kadang dengan sedekah itulah kita menyebabkan dia lembut hati dan masuk Islam. Dan wanita yang pelacur masuk syurga sebab dia bantu siapa? Anjing je. Ya. Okey. Tak ada tak hadis wanita masuk syurga sebab bagi makan pada kucing? Kenapa tak kucing? Sebab bagi makan pada kucing ni bukan biasa je. Kadang-kadang ada 10 ekor kucing. Anak dia tak lapar, anak dia lapar, kucing kenyang. Sebab manusia suka, tapi anjing bukan semua suka. Okey, wasabiqun, dan orang-orang yang mendahului. Sabiqun daripada musabaqah. Makna apa ni? Orang yang awal. Kita pernah baca surah apa tu? Allah puji, orang yang pertama yusari'una fil khairat, dia berlomba untuk buat kebaikan. Dan wahum laha sabiqun, dan mereka mendahului. Lain tu. Berlomba dengan mendahului lain. Bukan semua yang berlomba dia nombor satu. Faham? Jadi dua sifat terpuji. Satu, berlomba. Yang kedua, mendahului. Okey, jadi Allah puji siapa ni? Yang berlomba dan yang mendahului. Macam Abu Bakar berlomba nak bagi sedekah dengan Umar kan? Berlomba. Kita berlomba juga, tapi berlomba untuk last kali bagi. Dah penuh dah. Tak apalah. Al-awwalun, di kalangan orang-orang awal. Minal muhajirin, dari kalangan muhajirin. Betul tak? Muhajirin dengan ansar yang mana lebih awal? Yang mana sabiqun? Muhajirin. Wal ansar, dan ansar. Jadi berapa golongan ada ni? Dua. Sabiqun awwalu minal muhajirin. Kan? Yang kedua? Jadi kelebihan muhajirin apa dia? Awal lagi? Dia berkata muhajirin. Hijrah. Kelebihan ansar pula? Daripada perkataan ansar. Menolong. Faham tak? Jadi orang muhajirin kelebihan dia? Meninggalkan kampung halaman, meninggalkan harta. Kelebihan orang ansar? Menolong orang yang meninggalkan harta. Jadi dua, dia pun memberi harta juga ni. Cuma mereka tak berhijrah. Kemudian kita masuk tak golongan muhajirin? Masuk tak golongan ansar? Masuk tak golongan sabiqun? Tak. Masuk tak golongan awalun?
Okey, kita ada tak peluang untuk masuk kumpulan orang yang Allah puji ni? Ada? Siapa? Wallazina. Dan orang-orang yang ittaba'uhum mengikut mereka biihsan. Dengan ihsan apa dia? Apa makna baik? Ihsan, bila sebut ihsan ada dua maksud. Pertama, ikhlas kerana Allah. Yang kedua, mutaba'atus sunnah, ikut sunnah. Dengan ikhlas dan ikut sunnah. Dia macam apa ni? Allah sebut dalam surah apa? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji ayyukum ahsanu amala. Apa makna ahsan? Allah nak tengok amalan apa ni? Yang okey, apa makna terbaik? Kata Fudail bin Iyad dua. Ahsan makna paling ikhlas. Allah tengok siapa dua orang ni, A dengan B, dua-dua ikhlas. Allah nak tengok yang paling ikhlas. Yang kedua, yang paling menepati sunnah amalannya. Kan? Contohlah, A makan baca Bismillahirrahmanirrahim, B makan Bismillah. Allah nak tengok yang mana? Bismillah. Kan? C pula Bismillah, A'udzubillah, 3 ku lagi. Allah tak tengok. Okey? Siapa ni? Ini golongan pertama. Yang kedua, Ansar. Yang ketiga, jadi kita golongan pertama tak ada harapan. Golongan kedua, gelap masa depan. Golongan ketiga ada harapan tak? Tapi mesti ada dua syarat. Pertama Allah kata apa? Ikut. Ni. Ikut siapa ni? Ikut ni. Home ni balik pada Subhanallah. Bila sebut ikut, jangan berbeza. Kita kena sama dengan orang Ansar, sama dengan orang Muhajirin. Dan yang kedua, syarat golongan ketiga ialah amalannya mesti ikhlas dan menepati sunnah. Bila buat bid'ah, masuk tak golongan ketiga? Tak. Dan hasilnya apa? Radiyallahu, Allah redha. Anhum, kepada mereka. Waradu anhu, dan mereka redha kepada Allah. Jadi redha ni mesti dua pihak. Tak boleh redha seorang-seorang. Dia redha pada Allah, Allah tak redha pun pada dia. Kita pernah dengar. Jadi berdasarkan ayat ni, Allah redha pada mereka. Siapa mereka ni? Muhajirin dengan Ansar. Okey. Bila sebut Abu Bakar, kita kena sebut apa lepas tu? Bila sebut Umar? Bila sebut Osman? Bila sebut Ali? Jangan sebut. Salah. Sebab gunakan bahasa Al-Quran. Allah kata radiyallah, jangan kata karamallahu wajah. Bila sebut karamallahu wajah, merendahkan kedudukan dia. Ini kata-kata Allah ni. Jadi ada orang nak kononnya nak muliakan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali karamallah, salah. Sayyidina Ali termasuk tak sabiquna awalun? Dan Allah sebut apa? Kenapa nak sebut karamallahu wajah? Itu bukan daripada Nabi, ya? Semua ni sabiqun awalun, Muhajirin, Ansar. Dia tak tahulah, mungkin daripada Syiah kot, yang terlampau nak puja ahli baik ni, biasa orang Syiah. Guna yang apa yang Allah sebut dalam Quran. Okey.
Kemudian dapat redha Allah aja. Sabar. A'adda lahum dia iaitu Allah telah sediakan lahum bagi mereka jannatin. Berapa syurga? Jadi setiap orang dapat berapa syurga? 4. Ada dalil? Oh, Ustaz cakap bukan surah Rahman. Okey. Ada satu hadis, ada siapa ni? Ummu Harisah. Surah Ar-Rahman apa ya? Anak dia pergi berperang dalam peperangan Badar. Tapi anak dia macam ditikamlah, dipanah oleh musuh sebelum masuk peperangan dan mati. Dan bila mak dia Ummu Harisah dapat tahu, dia tak tenang sebab biasanya mati syahid mesti dalam. Dia pun tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, cuba cakap betul-betul, anak aku di mana, dalam surga ke dalam neraka? Kalau dalam neraka aku akan berdoa habis-habisan supaya Allah ampunkan dia." Maka Nabi jawab, "Anak kamu bukan dalam jannah, tapi anak kamu dalam jannat." Hadis sahih. Anak kamu bukan dalam satu surga, tapi surga-surga. Hadis sahih. Okey. Allah telah sediakan. Siapa yang sediakan ni? Jadi kalau Allah sediakan, agak-agak surga tu banglo ke kondo? Surga, kemudian tajri, mengalir, di bawahnya sungai-sungai. Mati ke tak? Apa dalil? Khalidin. Apa makna khalidin? Kekal. Sebenarnya kekal tu menunjukkan sesuatu. Apa dia? Tak berubah satu. Satu lagi. Bila kekal menunjukkan tak matilah. Kita yang kat dunia ni tak kekal sebab mati. Bila kekal makna kita tak akan mati. Dan bila tak mati makna satu lagi tak tua, tak sakit sebab kekal. Agak-agak ada tak hospital dalam surga nanti? Tak ada. Khalidi, kekal, dalamnya abadan. Allahumma rzuqna jannatul firdaus. Zalikal fawzul azim. Itulah kejayaan yang besar. Bila Allah sebut, kenapa Allah sebut besar? Bila Allah kata itulah kejayaan yang besar, iaitu masuk syurga, makna tidak ada lagi yang lebih besar daripada itulah kemuncaknya. Dan makna yang kedua, semua kejayaan sebelum masuk syurga semuanya adalah kecil. Jadi tak payah berbangga dengan kejayaan dunia. Semuanya adalah kecil. Okey, boleh? Jadi antara pengajaran yang kita dapat kutip malam ni apa dia? Apa dia? Asas sekali ialah belajarlah. Sebab itulah kita tengokkan kesian orang banyak duit tapi pembaziran setiap hari sebab jahil. Sebab tu dengan banyak duit tu dia semakin dekat dengan Allah, tapi sebab jahil beli tu beli ni kan, yang tak pakai pun beli, yang dah ada pun tak pakai beli lagi. Kesian. Kadang-kadang pasang lampu banyak-banyak tepi jalan, keluar rumah kan. Kesian tengok. Semuanya sebab jahil. Okey. Jadi perbanyakkan ilmu. Yang kedua, perbanyakkan sedekah. Perbanyakkan sedekah. Dan nikmat yang paling besar ialah kat dunia kita semakin dekat dengan Allah. Bukan semakin dekat dengan pemimpin, bukan semakin dekat dengan suami kan. Kita pun dah bila semakin tua, kita semakin jauh daripada suami kan. Suami tak balik pun tak kisah sangat dah. Betul. Betul kan?
Sayang dekat macam mana pun akhirnya kubur masing-masing. Betul tak? Kubur masing-masing. Nampak kubur duduk sebelah je, tapi boleh tak berkomunikasi? Tak ada. Mungkin kitanya kita, suami tak peduli, kita pun tak peduli dia. Jadi dekatlah diri kepada Allah dengan sedekah. Okey, yang ketiga, bila menghukum hendaklah berlaku adil. Jangan pukul rata. Allah dalam Al-Quran cukup adil. Bila menyebut kawan ni tak betul, lepas tu Allah kata bukan semua. Ada di kalangan badui yang baik, yang beriman. Okey, ada soalan? Syafiq wa alaiki wa alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi tahu kita kirim salam dan kita rindu kepada dia. Oh, alhamdulillah. Masa saya tulis pun saya selalu ni tajri min tahtiha. Okey. Saya ni tajri tahtiha. Dia saya dengar satu video Syekh Arab. Dia kata qiraat, ada kadang-kadang qiraat tu ada min, ada qiraat bacaan tak ada min. Jadi kita ikut apa yang qiraat yang dia ambil daripada Nabi dan juga daripada para sahabat. Tak penting ada min kan. Yang penting ada sungai tu. Okey, cukuplah kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kelas kita akan cuti Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Saya akan ke Kelantan. Kita ada program di Pusat Tahfiz Pulau Kerai. Kemudian jadi kelas akan datang hari Isnin pukul 10.30 insya-Allah. Di sana ada live, nanti kita akan maklumkan bila.